Okey, ini merupakan satu artikel yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Negeri Sembilan. So di mana mufti bagi Majlis Agama Negeri Sembilan telah mengeluarkan satu panduan, okey, mengenai satu persoalan daripada seorang orang awam. So soalan orang awam tu dia bertanyakan, daripada kajian saya melalui pembacaan dan juga cerita yang diterima oleh pesakit, antara pendekatan yang digunakan untuk menjayakan kaedah ini adalah dengan menggunakan alatan perhubungan telekomunikasi seperti telefon bimbit, telefon rumah, internet, Skype, Google dan lain-lain. Dengan penggunaan alat-alat perhubungan saya sebutkan di atas, perawat membacakan ayat-ayat ruqyah dan pesakit pula akan mendengar bacaan tersebut. Adakah kaedah ini dibenarkan dari segi syarak kerana ianya tidak terdapat sebarang unsur syirik dan kurafat yang juga meragukan? Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Soalan yang kedua, kaedah yang seterusnya pula rawatan jarak jauh dengan menggunakan doa-doa mustajab, zikir, solat hajat, bersedekah dan sebagainya. Beza rawatan ini menggunakan doa dengan rawatan menggunakan alat telekomunikasi. So bagaimana ni lah, adakah keadaan ini dibenarkan oleh syarak? Okay, kat sini kita kena faham. Okay, doa merupakan salah satu ikhtiar. Okay, doa merupakan salah satu ikhtiar untuk rawatan daripada jauh. So dia boleh rawatan jarak jauh ni, tapi dia kena ada syarat-syarat dia. So kaedah rawatan jauh adalah di antara kepelbagaian rawatan yang dipraktikkan di Islam lah, di negara kita. So berdasarkan satu hadis menyarankan seorang itu mendoakan sahabat dia. Okay, so yang bermaksud tidak ada seorang hamba Muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di belakangnya tanpa diketahui oleh saudaranya itu, melainkan terdapat malaikat yang akan berkata, bagi engkau segala kebaikan yang engkau doakan untuknya. Ataupun ada satu lagi hadis, tiada doa yang segera dimakbulkan oleh Allah daripada doa seorang Muslim kepada Muslim yang lain yang tidak bersama dirinya. So dengan ini berkaitan dengan penggunaan kaedah rawatan jarak jauh. Okay, untuk rawatan boleh kita bahagikan kepada dua pandangan utama dari sudut keharusan dan juga pengharaman. So pandangan pertama daripada Datuk Mufti Negeri Sembilan, diharuskan dengan menggunakan kaedah rawatan jarak jauh jika terdapat keuzuran dan kepayahan dari sudut keengganan pesakit untuk datang mendapatkan rawatan akibat daripada masalah dan penyakit yang dihadapi, okay, oleh akibat terkena gangguan sihir dan sebagainya. Okay. Atau selain itu diharuskan juga menggunakan kaedah ini dalam situasi yang keadaan langsung di mana perawat dan pesakit saling berhubung dan saling mendengar antara satu sama lain melalui alat telekomunikasi seperti telefon. Okey. Ini bermakna semasa sesi rawatan sedang dilakukan wujud perhubungan secara langsung antara pesakit dan perawat, dan ianya dilakukan dalam keadaan kedua-dua pihak sedar. Okey. So dalam keadaan ini perawat ruqyah syariah menggunakan bahan-bahan yang dibenarkan oleh syarak. Okey. Menggunakan tiada unsur syirik. Okey, seperti tidak menggunakan bahan-bahan seperti najis, benda-benda kotor. Okey, dalam situasi yang lain termasuk juga rawatan jarak jauh adalah melalui amalan solat hajat untuk mendoakan kesembuhan bagi pesakit. Okey, ini adalah diharuskan. Okey, pendapat yang kedua, diharamkan dengan menggunakan kaedah rawatan jarak jauh sekiranya tidak melibatkan sebarang perhubungan secara langsung antara perawat dan juga pesakit atau menggunakan pengantara makhluk halus. Okey, contohnya perawat menyatakan bahawa beliau akan menjalankan rawatan, iaitu selepas mendapat maklumat dan persetujuan daripada pesakit atau ahli keluarganya. Apabila tiba waktu malam, pesakit akan didatangi seseorang yang tidak kelihatan ketika tidur, okey, dalam keadaan tidak sedar untuk merawat pesakit tersebut. Pesakit juga biasanya disyaratkan untuk meletakkan bahan-bahan tertentu yang diberikan oleh perawat ataupun yang perlu disediakan di bawah bantal tidur dengan tujuan untuk rawatan. So cara rawatan sedemikian jelas mengaitkan dengan pertolongan daripada makhluk halus. Ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar, bahkan ia menyerupai amalan perbomohan
yang mendakwa bahawa mereka akan ada makhluk yang datang membantu merawat pesakit tersebut. Okey, ini adalah saya stop sharing slide ni, nota ni. Okey, ini adalah nota ataupun penulisan daripada